Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cikgu Syamsul, Guru Besar Cik Syamsul bin Yahya, yang merupakan penceramah kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan yang menyertai sesi CDL PGB pada hari ini, hari Rabu 21 hari bulan Februari. Kita berada dalam tahun baru, tahun 2024. Kita mulakan CDL PGB ini pada tahun lepas dan kita sambung pada tahun ini. Cikgu Syam dah pun pernah berkongsi di sini sebanyak 2 kali tahun lepas. Lagi sekali beliau berkongsi di sini. Alhamdulillah kita bertuah dapat sekali lagi mendengar perkongsian Cikgu Syam, GB Syam dari SK Kampung Belukar, Naka, Kedah, berkaitan dengan bagaimana seorang PGB ataupun pengetua bursa itu boleh membantu untuk meningkatkan, bertindak sebagai pembimbing dan penggerak utama bagi peningkatan pengupayaan guru-guru dalam ICT. Jadi tajuk pembincangan beliau hari ini adalah From Zero to Hero. From Zero to Hero. Dan apa yang beliau akan sampaikan hari ini adalah berdasarkan kepada pengalaman beliau sendiri yang telah pun melaksanakan program ini. Jadi kita dengar apa yang beliau telah lakukan dan apakah hasil yang telah dicapai. Cikgu Syam, okey, sihat? Sihat. Sihat, Alhamdulillah, Doktor. Alhamdulillah. Untuk makluman pendengar ataupun yang mengikuti sesi ini, kami ni kawan lama. Kita dah kenal sejak dari sekolah lagi. Dulu kami satu kelas di Sekolah Menengah Citra Kedah. Alhamdulillah beliau berjaya sebagai guru besar sekarang ni. Saya sangat berbanggalah dengan kejayaan dan kehebatan kawan saya ni. Saya kenal beliau memang dari dulu lagi. Bila buat apa-apa kerja tu memang bersungguh-sungguh dan akan cuba memberikan hasil yang terbaik. Jadi untuk sesi hari ini, mungkin Cikgu Syam boleh mulakan dengan mungkin menceritakan sedikit latar belakang Cikgu Syam sendiri sebelum teruskan dengan sesi ataupun tajuk yang telah ditetapkan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ini kepada Cikgu Syam. Silakan. Baik. Terima kasih, Doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin Doktor boleh dengar Doktor Ihsan suara saya? Boleh, saya boleh dengar. Okey, terima kasih. Clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta selamat petang. Yang saya hormati nama saya Dr. Ihsan Ismail selaku moderator kita pada petang ini, Datuk Dr. Amin Senin, founder CDL kita, para pemimpin serta warga pendidik yang mengikuti siaran ini sama ada melalui Zoom ataupun YouTube. Tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang Dr. Ihsan telah sebutkan tadi, saya adalah seorang guru besar yang bertugas di sebuah sekolah dalam kategori luar bandar lah di daerah Padang Terap ni. Padang Terap ni berada dalam negeri Kedah, iaitu hampir dengan sempadan Thailand. Senangnya itulah kita, hampir dengan sempadan Thailand. So saya sebenarnya untuk perkongsian pada hari ini adalah menjadi perkongsian yang kali ketiga dah. Alhamdulillah, dengan izin Allah serta dengan bimbingan daripada Dr. Ihsan sendiri, hari ini adalah perkongsian saya kali yang ketiga. Untuk perkongsian saya pada hari ini, Dr. Ihsan serta kawan-kawan, rakan-rakan pendidik yang mengikuti secara langsung ni adalah saya akan pecahkan kepada 2 slot. Slot yang pertama, saya akan cerita apa yang saya telah lakukan. Sebenarnya yang saya nak apa yang nak saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan pada hari ini adalah kesinambungan daripada perkongsian saya pada siri yang kedua yang lalu. Pada siri yang kedua yang lalu, saya dah buat perkongsian dah. Begitu juga tajuk yang masih tajuk yang sama, tetapi bagaimana pelaksanaan itu dijalankan. Untuk perkongsian yang kali yang kedua ini, atas tajuk yang sama juga, saya akan ceritakan semula, recap balik apa yang saya lakukan, kemudian hasil apa yang impak yang kita dapat daripada program yang saya cuba laksanakan dengan barisan pentadbir di sekolah saya ni dalam tempoh 6 bulan selepas kita dah selesai semua.
Jadi untuk tidak membuang masa, saya teruskan dengan perkongsian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah latar belakang saya sikit. Saya besar pada Pulau Pinang. Jawatan terkini saya adalah sebagai um, Timbalan Setiausaha Persatuan Guru Besar Malaysia Cawangan Padang Terang. Alhamdulillah. Kemudian ini adalah sedikit perjalanan kerjaya saya. Saya bermula di Bentung Pahang. Kemudian sehinggalah saya ditempatkan sebagai guru besar di SK Kampung Belukar. SK Kampung Belukar ni adalah sekolah kedua saya selaku guru besar. Dan saya sudah berada di sini hampir 6 tahun. Alhamdulillah. Ini adalah sedikit pencapaian yang tak seberapa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kemudian ini adalah barisan pentadbir. Barisan pentadbir ni mungkin kalau Dr. Ehsan ataupun para penonton yang mungkin ikuti siri saya yang kedua ataupun siri yang pertama yang lalu tu, kalau perasan mungkin tengok kenapa pula ni pentadbir ni tukar pula orang lain pula. Saya ni, sekolah saya ni, PK1 saya ni yang ada dalam skrin ni yang tuan-tuan nampak ni adalah PK1 saya yang ke-6 dah. Dah ke-6, kemudian 4 daripada cikgu sekolah saya maupun PK ni sekarang ni sedang bertugas ataupun telah bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terang. Kemudian ada 4 cikgu daripada sekolah saya sendiri yang naik ataupun dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan. Alhamdulillah, keempat-empat tu bertugas di sekolah ni juga sebagai PK saya. Kemudian di samping itu 2 lagi daripada PK saya, PK1 saya ni alhamdulillah lulusan MPKL dan sekarang ni sudah menjawat jawatan sebagai guru besar lah. Alhamdulillah. Mana dia kita dari segi kemenjadian pegawai tu anak-anak buah kita untuk meneruskan agenda sebagai pelapis pemimpin pendidikan tu dapatlah. Alhamdulillah, masih dengan izin Allah lah. Kemudian ini adalah warga pendidik sekolah saya yang saya kongsi ni bukan apa Dr. Ehsan gambar ni. Gambar ini dia akan menceritakan bahawa sekolah saya bukan semuanya cikgu muda. 80% Okey. kita panggil yang macam kalau kita istilah tu kita panggil cikgu-cikgu veteran. Oh, okey. Veteran. Maknanya dia dalam ranking umur 45 sehinggalah yang hampir nak bersara pun dah ada. Jadi Berapa kita nak persen? Berapa ya, persen yang jadi veteran? lebih kurang dalam 80% macam tu. Oh, ramai, ramai. Nak ramai. Saya nak sebab tu kita kena faham dulu senario tu. Bila jadi kalau tuan-tuan nak faham senario yang berlaku di dalam environment sekolah dengan kapasiti umur yang sebegitu, kita tak boleh expect kata generasi macam kita ni maupun saya sendiri ada juga expect dari segi penguasaan ICT yang kita tak mahir. Jadi kita nak cerita yang tu, senario tu dulu, apa yang ada di sekolah. Ini adalah warga pendidik sekolah saya. Oh. Kemudian rasional dia. Rasional apa yang saya laksanakan untuk program ni adalah kita berbalik pada dasar pendidikan digital tu yang telah diluncurkan oleh YB Menteri sendiri pada 28 November 2023 tak salah saya. Mana Betul, 28 November. Betul. dasar pendidikan digital. Kalau kita tengok dalam dasar pendidikan digital ni telah digariskan beberapa perkara yang secara automatik ia akan merujuk kepada cikgu itu sendiri. Yang pertama, penerima manfaat dia tulis di situ, tercatat di situ sebagai itu pendidik. Kemudian objektif utama dia juga saya ambil yang pokok. Tujuan dia tu menuju kepada cikgu iaitu mengupayakan pendidik dan pemimpin pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam ekosistem pendidikan. Sebab era pendidikan kita, sebab macam kita tengok sisipan awal CDL, dah kata dah, ekosistem ataupun gaya pendidikan sekarang ni, kaedah pendidikan dah berbeza daripada dulu. Dulu hanya kita pakai papan putih apa semua, sekarang ni dah berubah. Mana ada mau tak mau, cikgu tu terpaksa absorb dan ikuti perubahan yang berlaku dalam pendidikan kita sekarang. Kalau kita tengok dalam kerangka pendidikan ni juga, telah digariskan beberapa perkara yang menuju kepada cikgu itu sendiri. Antaranya, seperti tadi, objektif, kemudian
teras dia pendidik kompeten digital. Dia tertera jelas di situ dah. Kita nak cikgu kita kompeten digital. Dia tak sebut umur berapa. Mana dia? Semua cikgu kita memang kena get ready ke arah tersebut. Kemudian budaya kepimpinan digital berwawasan, kemudian mengenal pasti tahap kemahiran digital pendidik. Mengenal pasti tahap kemahiran digital pendidik ini, dia ke mana pun dia akan berbalik kepada guru besar tu sendiri. Apa yang guru besar tu buat untuk dia nak selesaikan apa situasi di sekolah dia. Macam mana dia nak selesai. Kemudian kalau kita tengok strategi yang kedua juga yang tergaris dalam kerangka dasar pendidikan digital, dinyatakan situ, jelas dinyatakan situ, meningkatkan tahap kompetensi pendidik secara berterusan. Makna dia, kalau dari segi environment di sekolah, tanggungjawab itu adalah terletak di tanggungjawab sebagai tanggungjawab seorang guru besar, kerana dia adalah kepala sekolah. Mana dia mau tak mahu guru besar itu ataupun barisan pentadbir penungkanan MLT SLT mau tak mau adalah menjadi tanggungjawab untuk membantu untuk meningkatkan kompeten cikgu-cikgu di segi kemahiran digital tu. Seterusnya tuan-puan, kalau kita tengok strategi yang menyatakan juga memperkasakan kompetensi digital pemimpin pendidikan. Ini guru besar sendiri. Kalau guru besar sendiri pun tak kompeten dari segi pendidikan digital, macam mana anak buah tu nak ikut? Kemudian memudayakan perubahan kepimpinan pendidikan digital, perkhidmatan KPM. Ini masalah. Kalau kita tengok pula dalam teras TS25, doktor. Dalam teras TS25 itu, dinyatakan secara jelas dah di situ. Kalau kita tengok tu dinyatakan secara jelas dah. Kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan. Mana dia, apa pun dia akan berpatah balik kepada guru besar itu sebagai orang kata kepala utama ataupun peneraja utama untuk sekolah tersebut. Itu juga yang seterusnya, iaitu guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi. Makna dia, apa yang saya cuba laksanakan di sekolah adalah untuk saya nak memastikan cikgu saya sentiasa dalam keadaan berkompeten dan beraspirasi tinggi. Umur ni kita bab cerita lain. Umur ni mau tak mau saya kata cikgu you terpaksa absorb, dan saya bukan kata saya nak cikgu buat seorang. Saya akan bantu dan saya akan bantu cikgu untuk menjadi maknanya cikgu kemahiran cikgu tu ada lebih sikit daripada apa yang cikgu ada sekarang. Okey. Kemudian objektif utama program yang saya laksanakan di sekolah adalah antaranya adalah untuk mendedahkan guru-guru dengan penggunaan pelantar alternatif dan pengurusan kendiri. Dari segi evidence PBD lah, memperkasakan guru-guru dengan kemahiran ICT daripada semasa ke semasa dengan kemampuan diri mereka sendiri. Mana dia, saya tak letak satu target. Saya bukanlah kata saya nak cikgu buat sampai saya sendiri terpegun. Bukan macam tu. Mana dia, saya nak cikgu buat setakat mana yang cikgu mampu. Kita tak boleh expect cikgu kita terus pergi ke high flyers, betul Izan? Sebab cikgu saya memang orang kata banyak kategori yang kata veteran. Bila veteran kita kena faham. Sebab kita dilahirkan bukan zaman ICT. Bukan dari zaman TikTok. Kita zaman yang tak ada semua tu. Okay? Kemudian seterusnya adalah memenuhi perancangan jangka sederhana sekolah. Saya akan tunjuk. Kemudian seterusnya memenuhi isu dan matlamat dalam plan strategi operasi PPD pada tahap tahun 2024-2026. Untuk seterusnya juga adalah memenuhi sasaran pendidikan digital KPM lah, seperti mana yang telah digariskan baru ni. Okay. Seterusnya adalah, ini adalah plan strategi tahun 2024, tahun 2026 untuk Jabat Pendidikan Daerah Paling Terap. Yang mana kalau dicatat di situ, yang kalau kita tengok adalah terasbi guru dan pemimpin. Mana dia? PPD Paling Terap nakkan guru dan pemimpin sekolah itu sendiri adalah dalam golongan yang kompeten. Okey, kalau kita tengok, ini adalah antara isu dan matlamat yang dibentangkan baru ni. Kemudian kami kena sediakan satu PSO untuk sekolah, mana kami kena sahut
isu dan matlamat yang telah digariskan oleh PPD daerah kami sendiri, iaitu penciptaan inovasi berkualiti oleh pegawai dan guru masih rendah. Ini isu dalam daerah. Jadi, secara tidak langsung, program ini adalah untuk kita bantu PPD bagi mempertingkatkan dari segi inovasi yang berkualiti untuk cikgu-cikgu berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Kemudian meningkatkan daya cipta inovasi berkualiti sebanyak 10 ciptaan setahun. Kemudian ini adalah ini adalah time frame sekolah saya ni. Time frame yang ada di sini, matlamat ni untuk sekolah saya ni, saya bagi kepada 3 matlamat. Matlamat jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Apa yang tertera di skrin ni adalah sudah hampir mencecah dekat 3 tahun dah yang saya telah anggar. Mana dia, kalau kita lihat dalam matlamat yang saya gariskan sini, tertera jelas iaitu penguasaan amalan ICT. Sebab saya nak cikgu-cikgu saya dari segi penguasaan dan amalan ICT mereka tu ada peningkatan daripada apa yang maksudnya daripada mereka tidak tahu kepada mereka tahu, ataupun mungkin tak apa mahir jadi kepada mahir. Okay. Kemudian seterusnya, kalau kita tengok di sini juga doktor, ini adalah antara yang saya pernah buat perkongsian lah bersama JPN Kedah. Ini cerita bab PBD. Kalau kita tengok di sini, ni saya nak tunjuklah kan. Kalau kita tengok di sini, statistik dia 5,984 view. Yang ni adalah cerita mengenai penjaminan kualiti. Maknanya dia, cikgu-cikgu kita ni masih lagi mencari info bagaimana nak kendalikan PBD itu. Jadi hak yang kami buat perkongsian ni adalah mengenai pengurusan penjaminan kualiti di sekolah. Okey, kemudian ini adalah yang slot saya yang ke-12 yang lalu. Kalau mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan pernah ikuti. Kalau kita tengok ini adalah roadmap sekolah saya. Roadmap sekolah saya yang semua cikgu tahu apa yang akan berlaku dalam pengurusan PBD di sekolah itu sendiri. Mana-mana saya dah gariskan dah di sini. Mana berkaitan balik dengan program yang akan saya tunjuk pada cikgu-cikgu pada petang ini, iaitu landak pengurusan eviden PBD. Maknanya memang kita buat. Kemudian ada 2 kali landak pengurusan itu. Ini untuk fasa 1. Begitu juga untuk fasa 2. Fasa 2 pun tertera juga di situ. Okey. Untuk kita dapat dapatan yang untuk kita laksanakan program ni, maknanya kita tak boleh buat program yang terlalu syok sendiri. Maknanya apa saja program yang kita nak buat, kita mestilah berpaksikan kepada data. Untuk kita pastikan program itu betul-betul tuju kepada matlamat untuk kita dapat impak dan kita selesaikan isu tersebut. Jadi untuk tersebut, saya sediakan sedikit teacher's voice dan lain-lain lagi. Nanti slot kedua yang mungkin selepas ini saya akan kongsikan sedikit dapatan daripada teacher's voice sekolah saya. Ini antara contoh-contoh soalan yang saya telah sediakan. Ini dapatan awal. Dapatan daripada awal ini baru kita rangka program yang akan kita buat, yang akan saya tunjuk ni, doktor. Okey, ini soal selidik. Kemudian ini adalah OPPM bagi sekolah berkaitan dengan program yang dilaksanakan ni. Okay. Kemudian ini adalah di sini saya nak cerita sebab saya tak boleh buat satu program yang terlalu canggih untuk cikgu saya nak ikut sebab kemahiran tak sama. Ada orang yang cekap, ada orang yang lambat. Tapi sekolah saya macam saya kata tadilah, claim dia 80% cikgu veteran. Jadi saya terpaksa cari untuk saya bantu cikgu saya. Tujuan yang saya buat ini adalah untuk saya bantu cikgu-cikgu saya bagaimana nak urus eviden PBD mereka. Sebab kebanyakan eviden PBD cikgu-cikgu kita, Dr. Ihsan tanyalah siapa pun, dia akan disimpan di dalam handphone. Cikgu kita tangkap gambar, buat video. Ya. Jadi bila saya tanyakan, okey, cikgu simpan eviden, cikgu buat macam mana? Bila tu mula ada pening dah. Okay. Ada kata simpan dalam file lah cikgu. Saya print lah buku lah. Saya pakai cuma sumatif lah apa semua. Okey, saya tahu okey lah tu. Fine lah, tak ada masalah. Saya tahu. Tapi kalau evidence yang cikgu rakam ataupun dalam gambar, macam mana cikgu nak simpan? Kita nak elokkan, saya cuba nak bantu cikgu untuk kurangkan beban yang info ni. Jadi ada satu platform yang mudah untuk cikgu-cikgu tu simpan dan saya sendiri boleh pantau direct terus apa yang cikgu tu buat dalam kelas tu. Okay.
Next adalah, ini adalah khusus yang saya laksanakan di sekolah dengan pentadbir. Kita sendiri ajak, doktor. Kita tak panggil tenaga luar. Yang ni memang kita ajak sendiri. Tapi macam tu lah. Sebelum ajak ni, saya kena belajar dulu. Saya kena belajar. Saya banyak belajar dalam YouTube lah. YouTube YouTube. Saya belajar dulu. Saya belajar dalam YouTube. Dia kebanyakan, doktor, hak yang inovasi yang kita boleh guna ni, kebanyakannya saya banyak tu hak yang Indonesia banyak. Cuma kita bila kita nak ikuti tu, cuma dari segi bahasa tu lah yang jadi mungkin kita ni sikit kan. Kemudian hak yang penggunaan Padlet ni juga, saya bukan kata letakkan pada cikgu saya juga. Yang ni hak yang tertera dalam gambar ni adalah cikgu-cikgu APG. APG sendiri datang. APG sendiri datang, dua student ni adalah sekarang ni dalam praktikal di sekolah. Okay. Jadi kalau saya nak pantau hari-hari, kalau saya nak masuk kelas, kadang-kadang tak ada, doktor. Ya, betul itu. Jadi kita terpaksa cari satu platform yang mudah, yang kita senang nak pantau. Jadi cara dia, saya buat Padlet dah. Okay. Kemudian ini adalah antara poster yang saya buat lah untuk evidence. Ni Padlet siri 1, siri 2, siri 3, siri 4. Kemudian last kali lepas yang macam saya siri yang CDL lalu, saya kongsi dulu kita buat Padlet dia. Sekarang ni kita dah masuk ke fasa. Saya cuba gabungkan Canva sekali dengan Padlet tu untuk cikgu tu buat pengurusan evidence PBD murid-murid tu sendiri. Okay. Kemudian saya nak share sikit dengan tuan-tuan dan puan-puan video pelaksanaan yang berlaku untuk program ni lah. Kita tengok sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Dia connect macam ni. Lo tekan gambar dulu. Cikgu tekan gambar. Bila dah tekan gambar, kita dapat jadi kita tidak langsung.
Okay. Itu pelaksanaan dia tu. Dia kalau ikut tu, kita buat di sekolah, cuma ada 2-3 kali slot yang kita buat, ada pelibatan daripada sekolah lain. Alhamdulillah lah. Yang handle ni Cikgu Syam ni lah. JB Syam handle Okay. Kemudian sekali lagi ada doktor dia, saya punya aku kata assistant lah. Seorang dia tak ada doktor. Yalah. Kalau kita nak handle satu audience tu kan dia ni. Okey, dia berapa doktor, bila kita nak simpan evidence tu, dia nak jadi mudah sebab dia akan ada isu. Saya tak nafikan lah, bila PBD ni dia akan ada isu, waris dia akan bertanya. Dia nak tengok evidence tu, anak-anak dia tu. Sebab kalau kita tengok pun kadang takkan kita nak tunjuk hanya semata-mata dari segi buku latihan murid tu saja kan. Dia tak berpaksi sangat. Kadang waris dia nak more than that, dia kata. Dia nak tengok lebih daripada tu. Apa yang boleh cikgu share? Pasal apa anak saya patut dapat ni. Jadi evidence tu, bila kita dah settle simpan dalam Padlet tu, kita akan buat satu lagi program konsultasi ni khas ya. Maknanya kalau ada waris yang mungkin masih lagi curious ataupun orang kata was-was memberi TP tu, jadi mereka ni, waris ni, dia akan jumpa terus dengan direct cikgu tu. Jadi cikgu tu dia akan guna salah satu dia tu selain daripada buku latihan murid yang dia muka semak dan rekod perkembangan murid ke, kemudian ini jadi Padlet ni salah satu platform lah untuk dia orang tunjuk apa yang berlaku anak-anak mereka buat di sekolah yang melayakkan untuk dapat TP tu. Salah satu alternatif untuk kita selesaikan isu-isu yang berbangkit ni. Kata. Dan ni antara mentor lah, membantu saya lah doktor. Setakat lah ni saya dapat 6 orang untuk bantu. Alhamdulillah lah ni. Ini kalau tak ada 6 orang ni. Guru lah ni. Cikgu ke PK ke apa? Cikgu yang lah. ini saya letak, saya nak cikgu saya sendiri ada. Saya nak backup. Okay. Yang ni kira cikgu tu. Cikgu yang bantu. Mana dia bila saya buat khusus, cikgu-cikgu ni lah dia akan ambil peranan. Dia akan tunjuk kita nak round kan. Kita nak round kawan-kawan buat ni, kita tak sempat tu. Ada staff saya ada 34. Kalau sampai 34 orang memanggil, saya tak sempat. Jadi dia orang ni lah, dia akan guide kawan-kawan mereka hak mana yang ada masalah ni. Ada 6 orang. Alhamdulillah lah. Ada 6 orang. Okey. Hasil daripada tu doktor. Yang ni saya dah biasa buat dah sekali sharing. Yang ni dengan PPD Kota Staff. PPD Kota Staff jemput baru ni untuk Symposium Professional Learning Community. Yang ni saya dah buat sharing. Alhamdulillah yang saya share ni, yang saya buat dengan ni, saya dapat pingat perak. Alhamdulillah lah. Kali pertama kita join tu dapat pingat perak. Alhamdulillah. Kata, terima kasih PPD Kota Staff kata atas jemputan. Tahun ni mungkin ada lagi kot, insyaAllah. Kemudian ini saya ambil slot yang pertama. Okay. Kemudian samping itu juga ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Jadi kita ni bukanlah kata kita pandai, tapi bila ada kawan-kawan minta tolong ni, kita cuba buat share sikit lah. Yang ni saya di PPD Kota Staff. Masa tu timbalan PPD Sektor Pembelajaran ni Datin Hamidah. Dia berminat jadi saya tunjuk yang ni. Yang ni sebabnya doktor, yang kita buat Padlet ni, ini bukanlah hasil yang pertama. Saya cuba buat dah dulu menggunakan kaedah mailing. Bila mailing ni, dia aspek dia orang kata teknikal sikit. Bila cikgu yang kalau tak cakap ICT ni, dia akan tercari-cari, dia payah sebab banyak nak kena keluar masuk, dia jadi teknikal. Jadi bila saya renung lama-lama, cara yang paling mudah untuk saya bantu cikgu saya dari segi urusan untuk evidence mereka adalah melalui Padlet lah. Kemudian ini adalah yang terbaru. Yang ni saya ada buat share dengan JPN Sabah. JPN Sabah baru turun
sebelum cuti yang lalu. JPN Sabah sendiri turun dengan IB, Dr. Syafinas pun ada situ, Dr. Ihsan. Okey. Kemudian ni lah saya buat sharing sikit dengan JPN Sabah. Ini warga pendidik JPN Sabah. Yang ini adalah antara line up lah khusus yang pernah kita buat di sekolah. Okay. Kemudian impak daripada apa yang kita laksanakan tu, alhamdulillah kita dapat beberapa impak lah. Yang pertama, cikgu-cikgu dapat tingkatkan kompetensi masing-masing dalam ICT, mengurangkan kos mencetak atas kita dapat jimat. Walaupun kita tak dapat selesaikan kata 100% lah, tapi kita dapat kurang kalau cetak atas tu. Kemudian mengurangkan kebergantungan tenaga pengajar luar. Jadi kita tak payah duk cari dah. Kadang-kadang kita bila dia satu habit ya kita kadang doktor. Bila kita nak buat kursus, kadang kita selalu nak cari orang luar. Kita tak tahu, kadang kita sendiri tak fikir dalam organisasi kita tu ada orang yang boleh kita guna ataupun tenaga daripada cikgu kita tu yang kita boleh guna untuk bantu rakan-rakan dalam organisasi kita sendiri. Kemudian yang keempat, mempertingkatkan pengurusan PPD kendiri masing-masing lah. Kemudian ni habis slot yang pertama. Yang saya nak share pula satu lagi doktor. Sekejap. Yang ini adalah tinjauan lah, Teacher's Voice. Selepas kita buat khusus tu, antara dapatan yang saya dapat lah. Okay. Mana dia senang, kita nak tengok sejauh mana dah pencapaian yang cikgu-cikgu tu dapat. Jadi bila di sini, bila kita buat analisis, mungkin kita boleh buat tindak balas ataupun tindakan susulan balik untuk kita perkemahkan lagi program kita tu kan. Okay. Kemudian yang ni gitu juga, ada sebuah sikit yang dapatan yang kita dapat. Kemudian saya nak tunjuk kat doktor apa yang cikgu saya buat sekejap nah. Ni Luka Studio tu Cikgu Syam buat sendiri ya? Ya. Luka Studio tu. Dashboard Luka Studio tu buat sendiri. Saya buat sendiri doktor. Okey. Saya nak tunjuk ini yang kali pertama yang mula-mula kita buat. Ni saya ambil yang cikgu saya yang orang kata advance sikit lah. Yang ini adalah mula-mula dulu dia orang buat menggunakan mailing. Mailing ni dia apa mailing? Mailing. Ni masalah dia. Bila cikgu-cikgu yang tak mahir, dia jadi masalah. Dari segi teknikal ni, kita tak boleh expect macam saya abang tadi lah. Bila kita ni ramai yang cikgu-cikgu yang veteran, dia nak buat tu, kita kena fikir balik. Cikgu-cikgu kita mampu tak? Kita tak boleh buat satu program tu kata syok sendiri. Tapi ada cikgu saya yang mampu buat. Kira alhamdulillah lah. Ini yang cikgu tu buat, dia akan masukkan apa macam-macam lah yang dia buat. Yang ni cikgu pemulihan. Ini antara cikgu yang kata yang rajin lah di sekolah saya. Kemudian saya tunjuk sikit antara yang Padlet yang buat, cikgu tu buat. Yang ni cikgu Teacher Asma. Teacher Asma ni, untuk bersama dengan doktor, dia ni ustazah. Ustazah, tapi ajak bahasa Inggeris. Okay. Jadi ni antara yang Padlet dia sendirilah ni. Ni Padlet dia sendiri. Ni Padlet dia sendiri. Makna dia, bila dia boleh buat macam ni, saya alhamdulillah dah tercapai lah sikit. Padlet ni digunakan sebagai tempat untuk simpan evidence lah. Ya, untuk simpan evidence. Sebab kita nak selesaikan isu handphone yang berat. Dalam handphone berat kan. Jadi bila handphone berat, saya ni dia macam ni doktor. Saya terpanggil untuk saya buat macam ni. Sebab isteri saya pun cikgu juga. Isteri saya mengajak DLP. Dia ngajak DLP doktor, dia ngajak 3 kelas DLP. Kadang balik isteri saya selalu cakap kita, macam mana abang nak selesai isu nak simpan evidence lah apa semua lah. Bila dah isu tu, bila dia cakap di rumah, kadang-kadang saya nampak dia jadi stres. Bila saya tengok itu, saya kata, kalau isteri saya pun sendiri stres, cara nak simpan evidence, apatah lagi cikgu-cikgu saya. Jadi ini adalah antara salah satu cara yang saya rasa saya boleh bantu cikgu-cikgu saya untuk kurangkan sikit stres untuk mereka simpan evidence mereka tu sendiri. Dan saya boleh pantau
terus secara online. Memang ada setengah sekolah dia kata buat site apa semua. Itu terpulang pada kaedah masing-masing lah di sekolah. Kesesuaian tu ikut environment sekolah. Tapi kalau macam di sekolah saya ni, saya lebih suka cikgu-cikgu saya buat dalam bentuk Padlet ni jadi untuk memudahkan saya pantau. Ini ini untuk sign Cikgu Zurina ni. Padlet ni pun dia senang je kan nak buat kan, tak susah Dia kan. senang saja sebab dia free. Free dan senang. Free. Cuma Nak kalau pantau kita pun nak senang. advance sikit ni kita kena belilah. Tapi kalau macam tahap marhain macam kami ni yang orang kata kategori remaja purba di sekolah ni, kita pakai yang ni lah, yang mudah-mudah ni lah. Kata jadi saya kata tak apa, kita buat dulu. Saya kata mana dia kalau tahun sesi 2024 saya akan tetap teruskan perkongsian macam ni dengan cikgu saya, sebab saya pun dah planning untuk perjumpaan kali yang kedua. Mula mesyuarat dulu, mesyuarat sekolah, kemudian saya akan buat sekali lagi kursus lagi, doktor. Maknanya saya takut cikgu-cikgu saya terlupa. Kita buat lagi kursus cara macam mana nak buat Padlet, macam mana kita akan gabungkan Canva dengan Padlet ni untuk bagi cikgu tu lebih mahir lagi. Mana dia kalau tahap awal dalam tempoh 6 bulan, kalau cikgu saya boleh sediakan dah macam ni, maknanya saya dah cukup berpuas hati dah. Maknanya Cikgu Syam bagi latihan kat cikgu-cikgu ni berapa lama untuk cikgu boleh buat? Saya ambil macam saya tunjuk tadi poster tu, dia ada 4 siri, doktor. 4 siri. Mana dia macam kita mengajar dalam kelas lah. Kalau seseorang macam saya ni, macam seorang guru besar tu, kalau kita nak ajak cikgu kita pula bukan terdiri daripada golongan yang lahir pada zaman TikTok, Instagram apa semua ni. Kita kena sabar. Mana dia minggu pertama, sesi yang pertama, ajak dulu, mula kita cerita apa itu Padlet, apa fungsi dia, button ni apa fungsi. Walaupun kadang-kadang saya ajak ni, besok pun cikgu, cikgu cerita semalam tu apa dia? Normal lah tu. Anak murid kita bukan nak tanya, kalau cikgu pun tanya, tu normal, kita tak ada masalah. Saya kata tak ada masalah. Ada soalan tanya ya. InsyaAllah saya bantu. Jadi kita ajak berkali-kali, doktor. Sebab saya pun ajak cara nak upload, cara nak tangkap gambar secara live, nak buat video secara live daripada Padlet, masuk terus di situ pun ambil masa pun sampai 4 ke 5 siri. Tu ada setakat ni semua cikgu memang guna Padlet dekat sekolah Cikgu Syam ni. Dia kalau macam ni, doktor, kalau kita nak expect semua buat lengkap, kita tak boleh. Kita kena faham kemahiran orang ni tak sama. Kita tak boleh expect sesuatu yang kata dia nak terus, kita nak terus macam, memanglah hasrat kita sebagai pentadbir ni, kita nak cikgu kita tu buat macam mana yang kita nak, tapi kita tak boleh expect macam tu sekali. Kita terpaksa bagi ruang masa kat cikgu-cikgu tu. Mungkin ada cikgu tu yang lambat, tapi dia buat. Saya kata tak apa, you buat slow tak apa, tapi pastikan you buat. Mana dia, kalau you tak buat langsung, you tak nak, saya tak nampak, dan saya tak boleh nak bantu untuk pembangunan kompeten cikgu tu sendiri. Tapi bila cikgu tu dah boleh mula dah buat, ataupun 1 ataupun 2 dia dah masuk, lepas tu saya boleh lah bantu sikit. Ansur maju tu, kata doktor. Dari segi Padlet tu sendiri ni, ada yang tanya dalam ruangan chat ni, kena bayar ke setiap bulan ke macam mana ke? Dia tak ada, dia free. Free ni untuk berapa banyak dia punya Padlet ni? Saya ni tak pasti, doktor. Tapi setakat lah saya buat ni memang banyak hak. Yang saya sendiri pun, saya tunjukkan saya lah. Saya tunjukkan saya senang. Okey. Tunjukkan saya. Ni hak saya. Nampak sikit, doktor, line ni biasalah kita duduk dalam kampung ni, di ujung sikit ni, dia lambat. Ni hak saya sendiri. Sebab saya cerita dia yang saya buat ni. Sebab kadang-kadang saya nak kena pergi mesyuarat. Bila kita nak pergi mesyuarat, macam saya lah, tiba-tiba doktor panggil. Okey, bentar-bentar. Okey, saya nak datang macam ni sekejap. Saya kadang-kadang kita tak dan, doktor. Takkan kalau kita nak klik file semua, nak bawa pergi ke mesyuarat tu memang tak sempat. Betul lah. Jadi bila kita simpan satu pautan ni, mudah untuk kita buka. Ini kaedah saya lah. Saya tak guru besar ni kaedah dia macam-macam. Kata ada yang kaedah macam ni, kaedah macam ni. Ni kaedah saya. Jadi semua yang ni saya simpan dalam ni. Ni untuk memudahkan saya. Setakat lah ni banyak ni, cikgu. Ni saya boleh simpan banyak ni. Jadi atas tu tajuk dia punya dia punya grup lah kot yang kita yang atas ni tajuk, kita berbagi ikut tajuk lah. Contoh dia mesyuarat kewangan sekolah,
apa semua terpulang pada cikgu lah. Kalau cikgu So dalam setiap kumpulan grup, contohnya kita kata pengurusan sekolah, dia boleh masuk banyak lah file boleh dalam masuk tu. banyak. Mana dia, kalau yang paling mudah, mungkin semua sekolah saya tahu, semua sekolah ada site. Ada sekolah yang hebat pun saya tahu. Contoh dia mana, sekolah di sini macam di Padang Terap ni, macam SK Padang Sanai, apa, SK, apa, ada 3-4 sekolah yang site yang hebat. Kata. Jadi, bila ada site itu boleh buat masuk, kita Padlet ni, kita link data kita boleh buat masuk dalam site sekolah kita tu. Jadi dia link semualah. Cuma saya Padlet ni, saya ada setengah cikgu dan ada setengah itu saya pergi di, sorry, saya mana pergi? Saya pergi ke Kulim, ada Kulim. Ada satu sekolah panggil buat talk lah. Dia kata, Cikgu Syam buat share tak dengan waris yang ni? Saya kata, saya minta maaf, kata, saya buat data-data ni, saya tak berani share sewenang-wenang. Saya takut nanti ada orang manipulasi balik segi data ni. Cuma, kata, ini adalah untuk backup cikgu. Saya kata, untuk cikgu ni. Jadi, dia senang kalau dia nak tunjuk, kalau waris itu ada beberapa isu atau ada persoalan yang dia nak tanya pasal anak dia boleh tunjuklah selain daripada eviden yang dia sendiri sediakan tu. Contoh dari segi lambaran kerja ataupun dari segi buku kerja budak tu sendiri, dari segi rekod perkembangan murid tu sendiri, dan lain-lain lagi lah. Terpulang pada cikgu tu macam mana dia handle eviden dia sendiri itulah. Ini adalah untuk Cikgu Syam, sokongan. Ya saya. Okey, ada soalan daripada PPD Kuala Selangor ni. Penerimaan cikgu macam mana? Ada yang komplain ke, banyak kerja ke, ataupun okey? Siapa dia tanya doktor? PPD Kuala Selangor? PPD Kuala Selangor ni ada dalam chat ni. Terima kasih daripada PPD Kuala Selangor. Macam ni tuan. Kita bila kita nak ubah sesuatu perkara, dia tetap akan ada halangan dia. Tak mudah tuan. Tak mudah kata. Tapi kita kena cekal lah macam saya nak benda tu. Saya nak cikgu saya nak bantu cikgu saya. Jadi kita kena cekal. Kita ni pimpin kena cekal. Memang ada cikgu kata, payahlah cikgu. Saya kata payah macam mana? Dia kata, cikgu-cikgu tak buat lagi. Cikgu buat dulu. Buat 1 atau 2, buat dulu. Saya tak minta cikgu buat total 100% lengkap. Bukan. Saya nak cikgu buat dahulu. Jadi saya nak tunjuk macam mana mudahnya untuk cikgu simpan eviden tu untuk mengurangkan beban dalam handphone cikgu. Kata, tidak cikgu. Kalau cikgu nak print, jenuh saya kata. Jenuh kertas saya kata. Sebab tu cikgu kadang duk pening kepala lah apa semua. Jadi kalau kita macam saya tuan, kalau saya buat mailing ke apa semua, lagi pening cikgu saya. Jadi yang saya nampak cikgu saya yang boleh kecap buat dalam bentuk Padlet ni. Itu yang saya nampak. Jadi maksudnya di peringkat awal ni biasalah memang ada yang akan rasa terbeban jugalah sebab tak tahu nak buat kan. Tapi bila dibagi bantu, maksudnya bila cikgu tunjuk cara nak buat, dia dalam hal ni bukan tak ada paksaan lah maksudnya. Tak ada paksaan, saya tak ada paksaan. Cuma kata saya dedah. Tapi saya lebih galakkan cikgu saya kata buat dulu. Sebab macam saya kata tengok dalam video tu kan, bila tiap kali kursus, saya sendiri yang guide dan saya akan cuba round. Seorang per seorang. Kemudian saya kata, okey, contoh dia hari ni saya ajakkan. Okey, hari ni kata kita akan buat macam mana kita nak upload daripada Padlet tu cikgu record, kemudian cikgu hantar tu yang masuk dalam Padlet. Saya tunjuk dulu. Okey, kita okey, sekarang cikgu buat praktikal pula. Saya kata, okey, sebelum selesai saat lagi pukul 3 petang, pastikan cikgu kena hantar mic kat saya dulu. At least 1 cukup video. Video pendek dalam 2-3 second pun tak apa. Jadi, bila dia orang hantar mana ada nampaklah kesan dia tu. Jadilah. Kata. Okey. Yalah, jadi dengan cara tu penerimaan cikgu di SK Kampung Belukar ni okeylah memang. Setakat lah, alhamdulillah doktor. Cuma kita dalam proses saya target untuk siri yang tahun 2024 ni, saya nak kau boleh cikgu saya semualah. Sebab kita walaupun saya kata saya dah buat dah sampai 6 atau 7 siri. Saya takkan tinggal cikgu saya macam tu sebab saya akan kita target tahun ni sebab kita nak rujuk balik pada PSO yang PPD Padang Terap tu. Dia dah bagi isu kepada kita, jadi kita nak kena selesai tu. Jadi saya target untuk sekolah saya tahun ni ada 2, saya akan buat masih lagi bantu bimbing cikgu saya walaupun benda tu kata dia dah buat dah, tapi kita
tetap bantu dia buat lagi. Dan saya baru ni, saya pun kita tunggulah kan, PPD Paran Terap pun cadang kata nak panggil untuk buat juga khusus untuk pegawai sendiri untuk buat padlet ni. Saya kata insya-Allah boleh, sebab bila timbalan PPD perancangan kemukakan cadangan tu, saya kata tak apa, saya sanggup bantu, saya kata boleh bantu kata. Jadi saya dah nampak yang ni paling mudah lah untuk nak simpan. Setengah kata kena beli kat cikgu, tak payah beli. Sebab yang ni kita pakai MOE. Saya pastikan cikgu-cikgu saya apabila nak buat padlet ni, dia mesti daftar menggunakan MOE. Jadi kita selesai dah isu penggunaan MOE tu, doktor. Maksudnya pakai email apa? Email Delima ke apa? Email MOE? Delima. Semua Email daftar Delima. dari email Delima. Oh, jadi mungkin ini yang tadi ada yang tanya kata dia punya limited lah apa semua, mungkin sebab Mungkin email dia tu akan buka menyebabkan pada dia isu tu. tak Betul. Mungkin. Jadi kita pakai MOE tu. Jadi selesai isu kita tu. Jadi penggunaan cikgu tu pun selesai lah kita dari segi penggunaan cikgu tu kan. Penggunaan Delima tu. Dalam Delima ni ada macam-macam lagi yang bila ada kita macam-macam lagi menggunakan akaun ataupun email Delima tu, sebenarnya kita dapat akses percuma tu. Memang banyak kita dapat. Memang termasuk banyak. Canva, termasuk Betul. Microsoft Teams dan sebagainya. Jadi ini salah satulah yang Cikgu Syam pakai di sini, alhamdulillah. Cuma kita ni kadang-kadang Pesan dengan kawan rakan-rakan yang ikuti siaran, kadang-kadang kita ni saya cakap dia atas diri saya sendiri lah kan. Ada benda yang kita tak sempat nak explore. Saya sendiri saya cakap dalam Delima tu ada benda lagi yang saya tak explore, dan saya kata cikgu saya, kita masih banyak benda lagi yang kita boleh explore dan cikgu boleh belajar di situ. Dia kata. Dan kita sama-sama belajar. Saya tak kata cikgu buat seorang. Sebab tu saya kata kita sama-sama buat. Biar kita sama-sama buat, sama-sama kita tengok hasil dia tu. Takat dah, alhamdulillah banyak yang dah selesai. Yang ni saya tunjuk satu contoh lagi lah. Yang ni pendidikan Islam. Ini antara yang membuat. Ini walaupun simple. Dia pun buat tak banyak, tapi dia cuba buat. Mana ada hasil dia. Yang ni daripada seorang cikgu lagi. Macam tu juga. Mana ada hasil dia lah. Yang ni pun ada. Mana dia. Sekarang ni atas kemauan kita, mau atau tak mau ya. Tapi dia bergantung atas kepandaian pentadbir tu sendirilah. Macam mana nak tarik dia punya staff tu, anak buah tu, untuk ikuti dan ikut macam mana yang dia bimbing tu. Hak tu yang utama tu. Tapi pentadbir guru besar kena main peranan dulu. Dia tak boleh kata nak minta fikir, bukan hak tu, bukan cara dia. Saya rasa hak tu, minta maaf doktor, kalau kawan-kawan tanya lah kan, itu bukan cara yang betul. Kalau kita nak bimbing anak buah kita, rusak tu kena, rusak ataupun pengetua tu kena ke hadapan dahulu. Itu doktor. Ya, saya setuju tu. Memang maknanya leading by example lah. Bila pengetua guru besar sendiri tunjuk contoh macam mana Cikgu Syam buat ni, mudah lah kan. Tapi taklah, saya yakin sukar sebenarnya untuk guru besar sampai tahap sama macam Cikgu Syam. Cikgu Syam ni macam dah advance lah. Tapi kalau tidak advance pun, at least bila diperkenalkan benda macam ni, pengetua guru besar aware kata ada teknologi yang boleh digunakan untuk memudahkan guru-guru. Jadi cikgu yang ada di sekolah boleh digunakan untuk membantu pengetua guru besar lah. Jadi kita lebih kepada nak bagi awareness tentang contohnya pembentangan daripada Cikgu Syam hari ni, apa yang dibuat di sekolah Cikgu Syam. Tak semestinya kita nak minta pengetua guru besar tu dapat skill sama kami. Tapi kita nak bagi tahu kita boleh dibuat dan boleh dibuat. Itu yang pastinya boleh bantu pengetua guru besar. Saya nak tambah sikit doktor. Ada kadang-kadang ada cikgu saya sendiri tanya, dia kata, okey Cikgu Syam, okey bos, kalau kami tak pakai Padlet, kami nak buat page Facebook boleh tak? Saya kata hak tu dia atas kreativiti cikgu. Saya open. Janji bila saya minta, cikgu boleh deliver kat saya. Kalau kita okey, saya nak sekarang ni, saya nak evidence. Cikgu tunjuk saya Asad. Cikgu boleh bagi tak? Kalau cikgu boleh bagi, tak ada masalah kata. Mana cikgu ni lah. Tapi saya kata kalau boleh tu, kalau yang berbual dalam media sosial apa semua tu, jangan sampai orang kata explore sampai orang
boleh ambil manipulasi, nanti jadi isu pula. Saya kata kena berjaga-jagalah bab-bab macam tu. Saya kata, Ya, betul. okey doktor. Okey, okey teruskan cikgu. Cikgu Syam. Ada soalan lagi doktor? Sambil-sambil itu saya tengok tak apa cikgu Syam teruskan dulu. Sambil-sambil itu saya tengok apa yang ditanya dalam ni. Saya takat saya ingat saya dah selesai dah itu. Betul, saya nak sesuatu yang senang diakses apabila pemantauan PPD atau Nazir user. Betul. Dia jadi isu macam tu doktor. Dia kadang-kadang cikgu kita jadi stres bila kadang dia nak, macam mana ya, kalau orang main buat pemantauan, dia nak tunjuk benda tu spontan. Tu yang jadi masalah tu. Jadi bila dia dah simpan di sini, mudah kita nak tengok. Maknanya bila-bila masa orang nak tengok, Bila masa tunjuk kata. saja kan. Semua Di ada mana dalam sahaja. Macam saya kadang, macam saya, sebab kita buat pemantauan, macam sekolah saya patah balik, saya patah balik slide ni lah. Doktor nampak doktor? Ya, nampak. Nampak nah? Masih lagi yang Padlet ni lah. Palette ni lah. Okay, sat nah. Dan ubah ke slide. Tak, saya tunjuk balik, saya tunjuk time frame sekolah lah nah. Okey, okey. Okay, ni time frame PBD sekolah saya. Ini time frame PBD sekolah saya. Okey. Saya tak tahu, saya tak pastilah sekolah lain macam mana atas kebijaksanaan Gusak tu sendirilah kendalikan sekolah dia, tapi yang untuk sekolah saya ni memang kita laksanakan macam ni. Kita buat satu time frame mudah untuk cikgu tengok apa yang nak kena buat, apa yang nak kena selesai dalam sekian-sekian hari. Jadi antara matlamat dia tu duduk dekat sini doktor ni, Tamu Mesyuarat Senat ni. Mesyuarat Senat ni sebelum kita buat pengesahan, nak buat penyerahan pelaporan kepada murid tu, salah satu dia bilang dalam mesyuarat Senat ni, kita kena tengok evidence ni. Jadi kadang-kadang cikgu kata tak, kadang saya kata okey, you nak masuk, okey, bawa ada setengah bawa buku RPH, tu pulanglah apa yang dia nak tunjuk. Mana ada di samping itu saya kata, okey cikgu dia tunjuk evidence apa lagi? Dia boleh tunjuk dia orang punya Padlet. Jadi kita boleh buat verifikasi lah untuk tengok setakat mana yang staff kita buat kan. Begitu juga dengan sesi siri apa, fasa 2 pun macam tu juga doktor kita buat. Yang ni untuk perjalanan PBD di sekolah kata. Okey doktor. Okey. Ada soalan lagi tak? Dekat ni Ramai kali doktor, 500 orang di talian lah. Ni penuh. Dah maksimum tu 500 tu, alhamdulillah. Dan kalau lebih lagi dia akan pergi ke YouTube lah. Ya. Last week pun orang ramai dalam 500 juga. Last week pun bila masuk ke YouTube, total tu dia jadi ramai lah. So alhamdulillah ramai yang berminat dengan perbincangan Cikgu Syam ni. Setakat ni belum ada lagi soalan lain. So boleh teruskan Cikgu Syam. Okey, saya nak rujuk satu soalan. Tak salah saya kawan saya ni daripada Johor ni, member yang terbaru yang untuk CDA doktor. Salam mesra. Okay. Bila kita tengok ayat ni kita boleh faham dah ni mesti ayat kawan kita sendiri ni. Salam mesra. Salam mesra, bagaimana kami ingin memulakan langkah pertama? Langkah yang pertamanya, okey. Saya cerita macam ni lah kata. Katakan kita cerita kita sebagai pentadbir ni. Kita tak ada kemampuan, cikgu mungkin tuan-tuan dan perempuan tak ada kemampuan nak mengajar macam saya. Tapi kita nak benda tu buat. Macam mana kita nak boleh buat? Mungkin kita boleh minta bantuan daripada cikgu ICT kita sendiri. Setengah sekolah dia ada FT. Masa ni lah kita nak pakai. Kalau kita tak pakai, kekuatan yang ada di sekolah, dia jadi rugi lah. Sebab dia ada tercatat tu dalam trust TS25 tu. Kemudian Puan Sureni, Cikgu Sureni Yaakob, Padlet dalam derima adakan? Ya, ada cikgu. Cikgu boleh buka, cikgu masuk tengah di bahagian bahagian sumber ke apa, tak salah saya. Cikgu tengok di situ. Kata, cikgu boleh tengok apa yang ada di situ, cikgu boleh buka. Saya pakai email Delima MOE juga, still limited. Ya, mungkin limited cikgu. Saya tak pakai sampai tahap maksimum lagi.
berminat nak belajar lebih mendalam, insya-Allah boleh Cikgu Fatimah. Saya pun belajar melalui banyakkan dalam YouTube. YouTube saya tengok, saya belajar. Kemudian apa lagi saya tengok? Mula-mula memang nampak susah. Nampak susah dah lama nanti lepas hasil cikgu-cikgu suka. Ya, betul. Cikgu. Tapi kenapa saya punya pedal ada limit paling banyak 5, boleh 5 saya lebih kena upgrade. Saya tak pasti pula ni cikgu kata. Tapi saya pakai ni, hati cikgu saya pakai, tak ada masalah. Mungkin dia lagi setting tu, setup tu cikgu. Cikgu tengok tam bahagian setting tu balik. Dia nak tunjuk di sini ni, mungkin ambil masa sikit cikgu. Dia ada setup yang cikgu kena main bahagian teknikal tu sikit. Kemudian, okey. Ya, saya pun sangat user sangat menarik, tak terfikir pun pasal padlet dan site. Ya, betul je. InsyaAllah Azam Cikgu Aliza Azam 2024 nak guna, insyaAllah saya doakan dipermudahkan urusan cikgu. Saya masih belajar guna padlet. Okey, apa cikgu? Langsung maju. Belajar sama-sama. Saya pun mesti belajar cikgu. Okey. Saya ingat tak ada apa doktor, saya serah balik pada doktor kot. Doktor Ihsan. Ya, Cikgu Syam, sorry saya ada ada sedikit perkara yang perlu diuruskan. Tak apa, Cikgu Syam, teruskan. Jangan, saya tengok ada soalan hebat. Soalan hebat. Soalan hebat ke apa ke? Bagaimana memang okey PPD Kuala Selangor? Okey, saya dah jawab tadi. Dah, yang tu dah jawab dah. Saya dah jawab. Ada Mairan, betul ke mana tak sama? Ya. Betul ke mana tak sama bila ada tunjuk insya-Allah. Ya, betul cikgu. Kita kena bantulah dia. Satu lagi kena carilah. Kata mana kita kena cuba yang hak limit ni, ada yang kata padlet ni limit kepada 5 saja dan storage 20 MB. Dia tak salah saya teknik. Dia bahagian setting tu. Dia bagian setting tu kena. Mungkin ini adalah email peribadi kot. Satu mungkin kalau pakai email peribadi. Pakai D5 punya email, tak ada limit lah patutnya kan. Ataupun setting tu ada juga yang, tapi saya ingat kalau pakai D5 ni dia boleh banyak. Boleh pakai guna banyak. Maknanya setakat ni Cikgu Syam tak ada apa-apa isu kan? Tak ada lah kata. Ya, setakat lah saya pakai ni tak ada isu. Memang saya memang saya berapa lama dah pakai? Untuk diri saya sendiri kan, saya dah guna dekat 2 tahun dah. Mana dia senang kalau cikgu-cikgu saya hantar data apa semua. Kita nak simpan payah apa semua. Saya bubuh dalam padlet saya. Senang doktor. Jadi kita nak pergi ke mana pun, mana dia bila-bila masa pun, insya-Allah kalau PPD minta ataupun jabatan minta, kita boleh bagi. Kata. Sebab saya yang buat ni hari tu, cari satu platform ni, sebab masa COVID yang dahulu, masa PDPR tu, kebetulan ada sekali kena buat pembentangan PDPR di sekolah. Nak jadi rezeki pada masa tu, pihak jabatan nak data. Jadi kebetulan ada. Tu yang mudah tu jadi bila dah sampai ke tahap itu, saya terpaksa fikir balik, kata saya kena cari satu lagi platform untuk saya simpan semua data-data yang ada bagi memudahkan saya akses. Kata saya guna juga MyLink apa semua. Hak ni Padlet ni tambahan untuk saya lah selain daripada Drive dan lain-lain lagi tu. Okey. Segar biji mata. Terus terhibur. Alhamdulillah cikgu. Biasalah kita bubuh video sikit bagi habuan petang-petang ni mengantuk cikgu, macam tu lah. Okey, ada beberapa soalan lagi cikgu daripada talian yang saya boleh bantu untuk jawab daripada cikgu-cikgu sekalian sebelum saya nak serah balik kepada Dr. Ihsan. Tak ada apa? Kalau tak ada apa, Dr. Ihsan atau kita boleh buat conclusion, boleh buat menutup kot? Sekejap, Cikgu Syam. Okay, jadi tadi perkongsian Cikgu Syam tu, kalau kita boleh recap balik, Cikgu Syam mula-mula terangkan tentang keperluan untuk cikgu-cikgu menyimpan evidence kan. Ya, saya. Jadi
Jadi apa yang digunakan di sekolah Cikgu Syam adalah Padlet. Okay. Ya. Tetapi dari segi penggunaan teknologi lain selain Padlet tu, kalau di sekolah Cikgu Syam sendiri ada tak yang pakai yang lain daripada Padlet? Di sekolah Cikgu sendiri? Ada, saya tengok ada setengah cikgu tu buat page pun ada. Kemudian dia orang simpan dalam drive. Tapi masih kita pakai MOE juga, doktor. Jadi sebab dia boleh banyak kan, sebab dia unlimited. Ya. Mana dia kalau apa-apa program, cadangan saya lah, apa-apa program kita nak buat, kalau menggunakan ICT ni, pastikan guna MOE lah. Sebab dia banyak. Dalam delima tu memang banyak cikgu. Saya pun sendiri tak ada nak explore. Kata. Tambah kalau cikgu-cikgu yang daripada yang baru fresh baru keluar ataupun yang lapis muda-muda ni, yang bahaya ICT ni, memang banyak boleh explore. Dapat faedah banyak daripada dia. Kata. Doktor. Betul. Okay. Jadi planning Cikgu Syam selepas ini macam mana? Apa rancangan kata apa, bulan ni sekarang ni dah dilaksanakan, cikgu pun dah okey, dah pakai apa semua tu. So langkah ke hadapan ni apa yang Cikgu Syam plan? Ke hadapan cadangan saya, sebab saya cadang fasa seterusnya, saya nak gabung Canva dengan Padlet untuk gabungkan dia tu. Cuma yang tahun ni kita nak fasa ke arah situ lah, doktor. Tapi saya terpaksa rangka perlahan-perlahan, saya tak mau terlalu drastik. Saya ni takut cikgu saya terkejut pula nanti. Kata. Jadi saya terpaksa ambil, saya dah buat dah 2 kali siri Canva ni. Jadi saya akan buat ke depan kita tambah ada 3 lagi Canva lah. Mungkin kita buat video animasi gunakan Canva ke apa, dan lain-lain lagi yang mana kita boleh explore tu. Tapi kita terpaksa asuh majulah. Macam saya di sekolah, saya akan ambil tiap-tiap minggu sehari. Okay. Sehari, mana dia kita, kalau hari tu saya tak ada mesyuarat atau apa, saya akan cuba buat khusus untuk cikgu saya. Maknanya saya bantulah, saya kata. Tu yang dia akan berbalik-balik, doktor. Balik-balik macam saya kata tadi lah. Yang apa, dasar antara teras dasar digital kebangsaan, teras TS25, apa pembangunan instructional guru besar tu sendiri. Sebab dia apa-apa pun untuk program sekolah ni, dia apa-apa pun dia akan berbalik pergi ke guru besar. Tak payah duk pusing lah ke mana pun. Kalau siapa pun datang, Nazir ke, jabatan ke, PPD ke datang, main tanya kita mau menteri, dia akan berbalik, dia akan tanya apa guru besar buat nak selesaikan isu ni. Dia tak akan tanya macam mana cikgu selesai isu tu. Memang dia akan tanya, tapi apa kita ni sebagai tanggungjawab kita ni sebagai guru besar, macam mana kita nak selesai masalah isu tu. Sebab kita kepala sekolah. Betul? Betul. Okey, ada yang tadi ada satu soalan daripada soalan tentang platform. Soalan tadi baru ditulis, adakah dalam nak belajar ni, adakah Padlet yang terbaik ataupun ada platform lain lagi? Dari segi ya, macam saya abang tadi, siapa tadi tanya soalan, doktor? Dia tahu siapa dah? Azwan. Azwan, okey. Cikgu Azwan, dia banyak Cikgu Azwan. Sebab tu saya kata tadi, kalau Cikgu Azwan, bukan Cikgu Azwan kata Cikgu Azwan nak pakai page, pulanglah. Buat page Facebook, tapi kalau boleh jangan dedahkan dia tu sampai orang boleh manipulasi lah yang kita punya page tu. Satu. Kemudian cikgu boleh pakai drive. Terpulanglah. Kalau cikgu selesa pakai drive, cikgu buat drive. Kata, kalau cikgu selesa cikgu nak pakai Padlet, cikgu buat Padlet. Kalau cikgu selesa cikgu nak pakai mailing, cikgu buat mailing. Mana dia atas, saya buat ni atas kata saya nak bantu cikgu saya je. Saya nak dedahkan bahawa saya tak mau cikgu saya terlalu mentality ataupun stigma tu dia terletak, dia kata okey, kalau nak sedia evidence tu mesti kena cetak masuk dalam file, cetak masuk dalam file, cetak masuk dalam file. Kita tak mau macam tu. Saya nak buat ni, saya nak tunjuk kata betapa luasnya scope tu, merata kita boleh simpan. Janji bila orang minta, kita boleh deliver. Itu saja.
Betul. Dan dalam zaman digital ni memang kita pun nak mengurangkan penggunaan kertas kan. Dia Ya. akan bawa kepada pembaziran. Nanti Hmm. sampai masa nak kena lupus. Tapi kalau Betul. dalam bentuk digital tak payah risau tentang pelupusan. Kita tak kalut lah sikit. Kata. Jadi kita pun boleh simpan benda tu. Mudah cikgu kalau cikgu Azwan. Dia kalau cikgu boleh simpan satu tempat. Dia bukan apa kalau ada isu. Kalau ada isu kata macam saya cakap cikgu-cikgu saya kata okey kata cikgu kalau waris mai tanya kat saya lah. Saya tak boleh nak jawab isu tu kepada waris tu sebab saya tak mengajar kelas tu. Yang mengajar cikgu. Cikgu yang kena verify kepada waris tu sendiri. Sebab apa budak tu? Makna dia yang saya buat ni adalah untuk saya nak bagi satu bahan sokongan untuk cikgu. Mana dia cikgu boleh tunjuk pelbagai. Ini sebab dia macam ni. Yang melayakkan anak encik ni dapat macam ni. Tu yang saya nak bantu tu sebenarnya. Okey. Jadi okey, ada yang tanya dalam YouTube kalau nak belajar tu agak-agak berapa lama? Ada yang tanya ni. Soalan dalam YouTube. Dia ni atas kemampuan kita lah macam saya. Saya ni mungkin kita kata kelebihan Allah Ta'ala bagi. Macam saya ni sekali hadap dalam YouTube tu kita tengok kita tahu dah. Dia individu lah kan, ada yang cepat ada yang lambat lah. Dia atas individu cikgu yang bertanyakan soalan tu. Dia atas individu. Kata dia bergantung kepada tahap kemampuan cikgu tu sendirilah. Saya pun tengok juga dalam YouTube ni doktor. Sambil-sambil tu kita boleh baca saya cari soalan ni ada tak yang kawan-kawan tanya. Menarik tu ni punya perkongsian. Tapi kalau kata bergantung kepada individu pun, tapi secara umumnya on average ni untuk dapat ilmu Padlet ni berapa lama? Satu hari belajar dapat guna tu pun tak sampai pun kan? Okey, kalau saya cakap tu terang lah kan, walaupun saya orang kata saya boleh lah ICT. Tapi saya ambil masa ke doktor? Kurang 2-3 hari juga sebab kita nak tahu. 2-3 hari no. Trik dia tu. Kita tak boleh barulah ni betul-betul macam nak masuk. Tak boleh macam ni macam nak masuk. Tak boleh. Begitu jugalah kan. Kita nak sebab kita kena mahir tu nak ajak orang nanti kalau cikgu saya tanya kita, cikgu kami tak boleh ni macam mana jadi cikgu? Kita sendiri pun sebab tu yang sebelum saya mula program ni saya belajar dulu doktor. Saya belajar dalam YouTube. Belajar dalam YouTube, explore sendiri, buat sendiri apa semua. Dia sebenarnya tiap-tiap sekolah, semua sekolah kebanyakan sekolah TS25. Kebanyakan pemimpin yang PTS 25 tak salah saya, platform yang digunakan untuk buat sharing yang modul apa lain, kebanyakan pakai Padlet tak salah saya. Cuma mungkin ada yang cikgu tu, mungkin pentadbir tu ataupun yang pegawai yang telah pergi kursus tu dia mungkin dia tak mahir. Macam saya ni kategori mahir lah kan. Jadi saya boleh tunjuk benda tu. Tapi macam saya abang tadi lah, kalau cikgu-cikgu lain tanya kita mesti ke guna ni? Tak semestinya. Cikgu boleh fikir sendiri apa kaedah. Saya nak tunjuk ni antara kaedah yang saya gunakan. Kalau cikgu rasa macam saya abang tadi, kalau cikgu rasa selesa cikgu nak pakai drive, cikgu pakailah drive, tak ada masalah. Cikgu nak pakai buat page, buatlah, tak ada masalah. Tapi cikgu boleh tunjuk benda tu apabila diminta. Itu sahaja. Okey. Jadi maksudnya di sini objektifnya adalah untuk kita memudahkan penyimpanan evidence dan boleh ditunjukkan pada bila masa nak guna tu siapa pun terpulang masing-masing. Dan mungkin saya kena war-warkan di sini tentang delima ni. Ramai yang mungkin tak berapa tahu tentang delima, di mana dalam delima ni ada macam-macam tools telah disediakan. Jadi yang dikatakan Padlet tadi tu dalam other app ada ditulis dalam chat juga. Jadi dalam other apps ada banyak dalam ni, antaranya adalah Kahoot-nya, Canva-nya, Pixlr, Tinkercad, salah satunya adalah Padlet. Jadi boleh explore, cikgu boleh explore untuk utilize semua benda ni dan di samping itu kelebihan berbanding kita menggunakan akaun sendiri ni adalah bila kita gunakan akaun Delima ni, contohnya macam Canva tu sendiri dia dah ada unlimited tau, kita boleh pakai
Dia bukan macam yang penggunaan akaun sendirilah. Saya Okay, tambah sikit lagi Doktor. Saya tambah lagi. silakan. Cikgu Azwan tanya tadi kan. Cikgu Azwan boleh pakai Google Classroom. Google Classroom Cikgu Azwan boleh pakai. Mana Cikgu Azwan create Cikgu Azwan punya Google Classroom. Just simpan di situ. Tapi macam itulah kadang-kadang ni kita ni lupa, kadang kita jarang pakai. Bila jarang guna ni, dia lupa macam-macam lah, Doktor. Okey, Doktor. Saya ingat kot. Okey, jadi alhamdulillah kita dapat banyak ilmu hari ni, petang ni daripada Cikgu Syam. Memang tujuan kita buat sesi CDL PGB ni tak adalah nak share terlampau banyak dalam satu masa. Jadi Padlet pada petang ini pun sangat bermanfaat. Ramai yang dapat ilmu daripada Cikgu Syam. Ada yang tak pernah dengar, hari ni baru first time dengar. Dan komen kita ni first time dengar Padlet. Alhamdulillah Cikgu Syam punya perkongsian ni telah memberi manfaat kepada yang mengikutinya. Dan ada yang mohon untuk kalau boleh ada satu sesi tambahan, tunjukkan cara-cara guna Padlet. InsyaAllah. InsyaAllah. Buat lagi sesi selepas ini kan. Boleh. Saya berbanggalah dengan Cikgu Syam sebab menyahut dasar pendidikan digital yang telah diluncurkan pada 28 November tahun lepas. Jadi antara GB yang advance lah dan orang kata apa, sebagai proaktif terus melaksanakan aktiviti yang berlandaskan kepada DPD tersebut. Dan saya juga nak mengambil peluang di sini untuk mewar-warkan tentang satu seminar yang akan dilaksanakan oleh IAB pada bulan Ogos nanti, iaitu di antara pada 12 hingga 14 Ogos, seminar nasional ke-31, seminar nasional pengurusan kepimpinan pendidikan, tapi fokus kepada digital. Memang tema kita kali ini adalah digital. Kita akan open kepada 66 pembentang secara selari, semuanya bersemuka, dan kita open kepada peserta yang hadir secara bersemuka di IAB Bandar Estate, IAB Induk, dan juga secara online pun boleh. Nanti kita akan keluarkan poster dan kita akan war-warkan lah untuk penyertaan, dan saya rasa Cikgu Syam boleh menjadi salah seorang pembentang lah dalam seminar nasional nanti. InsyaAllah. Apa yang dibuat di sekolah not necessarily apa yang dibentangkan daripada petang ni saja. Saya yakin Cikgu Syam dah banyak buat lagi macam-macam lagi di sekolah. Jadi antaranya yang rasanya memberi manfaat untuk dikongsikan dengan orang lain, dengan PGB lain, guru-guru lain, ambillah peluang untuk membentang di dalam seminar tersebut yang akan kami kongsikan maklumat lanjut tidak lama lagi. Jadi saya ingat setakat itu dulu untuk petang ini. Mungkin Cikgu Syam ada ni kata-kata akhir sebelum kita tamatkan sesi ini. Okey, untuk semua rakan-rakan, terima kasih yang ikuti siaran hari ini. Teman-teman Dr. Ihsan, sahabat lama saya. Dr. Ihsan ni bagi peluang, banyak peluang kat saya ni untuk buat pembentangan. Harapan saya adalah, saya harap apa yang saya dapat buat perkongsian ni sedikit sebanyak dapat membantu cikgu. Cikgu boleh kontak saya ya, boleh dengan saya bagi nombor telefon lah 019 52, saya tulis di bahagian chat tu, mungkin cikgu boleh ambil. Mana dia kalau cikgu ada apa-apa soalan, cikgu boleh hubungi saya. Okay, ini nombor telefon saya, insyaAllah. Kalau ada apa-apa, saya insyaAllah cuba bantu. Sebab saya pun ada 2-3 kali juga, Doktor, kita buat perkongsian secara talian. Tapi saya ni bila talian ni kadang ni, dia masalah dia. Kadang kita tak puas, saya nak mengadap sendiri tu sebab dia ada benda teknikal dengan ni, nak set up tu kan. Jadi apa-apa macam itulah. Saya doakan dipermudahkan segala urusan cikgu, tuan-tuan dan perempuan semua. Semoga yang terbaik juga kembali kepada tuan-tuan dan perempuan untuk melaksanakan tugas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Syam. Jadi bagi peserta yang belum mendaftar tu boleh klik link yang telah diberikan oleh pihak urus setia. Jadi selepas mendaftar ni kena jawab sedikit soal selidik dan akan dapat sijil lah. Dan sijil tu nanti bolehlah digunakan untuk mendapatkan mata dalam SPL KPM. Dan saya nak buka juga kepada PGB yang lain yang mungkin mengikuti sesi petang ni. Kalau ada apa-apa yang nak dikongsikan, aktiviti ataupun program-program yang dilaksanakan di sekolah masing-masing nak dikongsikan dalam CDL PGB, boleh hubungi saya, boleh email, dan saya akan
masukkan ke dalam grup CDL PGB dan bolehlah nanti pilih tarikh yang bersesuaian untuk berkongsi dengan PGB lain di seluruh Malaysia melalui platform CDL PGB ya. Jadi sebelum kita akhiri kita ni mungkin Hazwani nak ambil gambar dulu, mohon semua untuk onkan kamera, kita ambil gambar sebelum kita akhiri sesi ni. Silakan Hazwani. Ya, baik Dr. Ehsan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka kamera. Sambil-sambil itu bersedia, saya akan ambil gambar dari muka surat pertama dahulu. Okey. Ready? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Freestyle 1, 2, 3. Okey, sekali lagi 1, 2. Sekejap ya. 1, 2, 3. Okey, batch kedua 1, 2, 3. Okey. Batch seterusnya. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Ehsan. Terima kasih. Terima kasih Okey, Dr. jumpa lagi. Kita jumpa minggu depan. Minggu depan perkongsian Cikgu Syahril lah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Jidisham, terima kasih. Hebat. Terima kasih Dr. Syam. Terima kasih.